ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berkumpul pada pagi ini. Seperti mana yang kita rancang lebih kurang 2-3 bulan yang lalu, kita tak dapat untuk adakan kerana kekangan COVID-19. Tapi akhirnya hari ini tuan-tuan, akhirnya kita berjaya untuk adakan kelas workshop fardu ain, anjuran anjuran Akademi Asfar dengan kerjasama Surau An-Najah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan Surau An-Najah dan pihak Urustia Akademi Asfar yang memberi peluang kepada kita untuk mengadakan kelas, khususnya kita fokus berkaitan dengan 3 kitab asas yang menjadi keperluan setiap mukallaf. Kita pilih 3 kitab ni tuan-puan, antara kitab kita mulakan 3 kitab ini antara kitab asas yang menjadi tanggungjawab ataupun keperluan kepada semua mukallaf. Wajib, bukan sunat, tetapi wajib untuk kita mengetahui ataupun untuk kita settle 3 bidang ilmu asas. Sebab tu kenapa kita pilih 3 jenis kitab dan combinekan serentak ketiga-tiga, kita cover serentak. Kenapa? Kerana kita nak bantu masyarakat kita ataupun sekitar kita ini untuk menyelesaikan hal ehwal fardu ain. Itu kita pilih bermula dengan kitab asas. Mungkin tuan-puan dibekalkan kitab ini, masing-masing mungkin ada. Kita akan menggunakan 3 jenis kitab. Modul yang pertama iaitu kitab fiqh. Mungkin tuan-puan ada kitab yang tebal itu kitab fiqh, Sulamus Sibyan. Nama dia adalah Sulamus Sibyan, membicarakan fiqh atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Ini fiqh 4 rubung mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita akan mulakan dengan kitab fiqh. Kitab yang kedua, kitab nipis saja tuan-puan, iaitu Usuluddin. Ini kitab asas, ini paling basic, iaitu kitab Usuluddin. Dia lebih kurang ada 14 tak silap. Tak sampai. Ada 8. Ada 8 muka surat sahaja, nipis. InsyaAllah kita khatam dalam tak sampai 1 tahun. 8 muka surat. Dan yang ketiga lah sekali, modul yang ketiga iaitu modul tasawuf. Kita guna kitab pertengahan. Ini bukan basic, ini pertengahan, iaitu Thimarul Jannah. Thimarul Jannah, terjemahan daripada kitab asal dia Risalah Al-Mu'awanah, karangan Habib Abdullah Al-Alawi. Kitab asal dia karangan seorang wali Allah yang terkenal, iaitu Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Alawi. Tapi diterjemahkan oleh ulama Fatani. 3 kitab ataupun 3 modul yang kita akan cover untuk bantu mendalami ataupun melengkapkan
ilmu asas ataupun dalam bahasa akademik kita panggil ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain ni tuan-tuan, nama kita dah biasa dengar fardu ain. Tetapi pendetailannya masih kita yang terbiasa dalam bidang ilmu okeylah. Tapi orang yang masih orang panggil orang yang baru nak berjinak dengan ilmu agama, dia masih belum clear apa dia fardu ain. Walaupun dia biasa dengar kelas kafar fardu ain, sekolah rendah ada kafar fardu ain, tapi sebenarnya dari segi pendetailan target fardu ain itu dia tak berapa clear. Bahasa fardu ain ni tuan-tuan dia ambil daripada asal hukum wajib aini. Dia panggil ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap individu, sama ada perempuan ataupun lelaki, setiap individu yang mukallaf. Apabila syarat dia mukallaf, maka wajib ke atas dia menyelesaikan. Ini tanggungjawab dia dengan Allah. Dia panggil hak Allah Ta'ala yang akan Allah tuntut di akhirat kelak sekira kita tak selesai di atas dunia. Dia panggil hak Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya di akhirat kelak berkaitan dengan hal ehwal fardu ain. Kenapa? Kerana wajib aini ataupun kita panggil menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf untuk selesaikan 3 bidang ilmu. 2 tak cukup, 1 tak cukup, mesti 3, sekurang-kurang 3. Jangan tanya 4, 5, itu lagi baik. Kalau dia nak tambah 4, 5, 6 hadis, tafsir, sirah, balaghah, mantiq, lagi bagus dan lagi baik. Tetapi basicnya ilmu sendi dan asas dia berpaksikan kepada 3. Dalam bahasa lain tuan-puan dipanggil agama kita berpaksi kepada 3 sendi, kepada 3 tian, pada 3 dasar, 3 pilar utama, iaitu pertamanya ialah usul, nama dia ialah usuluddin, yang keduanya ialah fiqh ataupun syarak, dan yang ketiganya ialah tasawuf. 3 bidang ilmu ini dinamakan sendi dan paksi di dalam agama kita. Tanpa 3 maka tidak tertegaknya agama dengan sempurna di dalam diri kita. Ada orang dia fokus 2, ada orang dia fokus 1, dia tinggalkan 2. Maka tidak lengkap dan tidak sempurna kalau kita tidak menggabung jalinkan 3 sendi untuk tertegaknya agama di dalam diri seseorang. Sebab itulah kita nak settlekan tuan-puan, 3 ini kita akan settlekan secara serentak. Konsep kita tuan-puan, kita akan mulakan dalam lebih kurang 2 jam lebih. Pukul 9 kita akan break pukul 10 untuk minum pagi. Lebih kurang 30 minit kita break. Kemudian kita mula 10.30 sampai pukul 11 modul yang kedua. Modul yang kedua kita guna usuluddin. Modul yang pertama kita mula dengan fiqh dulu, 1 jam fiqh. Modul yang kedua 30 minit selepas break kita akan baca usuluddin. Selepas baca usuluddin, modul yang terakhir yang ketiga, modul yang last sekali, iaitu kita baca Thimarul Jannah ataupun tasawuf, iaitu jadi formula kita 1-3-3, 1 jam fiqh, 30 minit usul, 30 minit tasawuf. Dicampur semuanya 2 jam. 2 jam kita belajar, 30 minit break. Baik, settle. Kita mula dulu tuan-puan dengan kitab yang pertama, kitab tebal ini. Kitab ini dia ada 4 rubuk tuan-puan, 4 rubuk ataupun 4 jilid. Ini jilid yang pertama. Kita akan cover jilid yang pertama ataupun kita akan baca dulu jilid yang pertama. Jilid yang pertama solat, jilid yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Yang paling tebalnya ialah sembahyanglah, solat. Kita akan mula kitab yang tuan-tuan dibekalkan dalam bab itu. Setiap bab itu ada kitab Sulamus Sibyam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca tuan-tuan, sebagai tradisinya kita akan mulakan dengan Al-Fatihah.
dan kita sedekah, niat sedekah pahala kepada khusus kepada Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru penulis kita Haji Cik Al-Qadahi, dan kepada seluruh para ulama yang sangat besar jasa mereka untuk sampai ilmu kepada kita, dan tidak ketinggalan kepada kedua ibu bapa kita dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tuan-puan terus buka muka surat 5 ataupun muka surat 7 terus kepada muka surat 7. Muka surat 5 tu sepatut muka surat 5 Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia lebih kurang sama dengan muka surat sebelah, itu muka surat 7. Jadi muka surat depan ni tuan-puan, ini nama kitab. Nama kitab ini tak bacalah. Kita nak jimatkan masa. Kalau konsep pengajian turas, pengajian tradisional, pengajian kitab lama tuan-puan, dia akan mula cover kulit. Mula kulit ke kulit belakang. Tu dia panggil. Kalau tuan-puan biasa dengar bahasa orang mengaji dulu, dia panggil kulit ke kulit. Jadi kita ni kena short lah, shortcut lah sikit. Nak kulit ke kulit dia akan ambil masa lama. Sebab kulit ni pun panjang cerita dia kan. Jadi kita jimatkan terus ke yang cuma saya nak cerita sikitlah kulit ni, nama saja saya perkenalkan. Jadi Usulul Musibyan, nama kitab fi fiqh Syafi'i, kitab pada menyatakan hukum fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, iaitu kitab ini ataupun ilmu yang kita mengaji ini susunan yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Penulis dia karangan Al-Allamah, orang yang bersangatan alim, itu makna Al-Allamah, ataupun dalam bahasa moden kita panggil orang yang pakar. Al-Allamah ni bukan senang untuk dapat ni tuan-puan. Gelaran yang diberikan oleh para ulama, bukan kita. Hari ni terbalik. Hari ni ramai orang gelar kepada ustaz ni bukan ulama yang gelar. Kita netizen, Jabatan Netizen Malaysia menggelarkan seseorang ustaz itu murabbi, menggelarkan seseorang ustaz itu tuan guru. Sebenarnya tuan guru ini pun bukan mudah-mudah untuk kita gelar. Dia ada prasyarat, kriteria, benchmark untuk kita dapat gelaran tersebut. Gelaran orang dulu dia bukan berdasarkan kepada orang panggil CJ dan sebagainya, tidak, tetapi kepakaran, kemahiran, ilmu yang ada pada dia, sehingga para ulama lain menggelarkan dia Al-Allamah, orang yang sangat alim. Al-bahasa kita ini spesialis, orang yang pakar dalam bidang fiqh. Jadi Al-Allamah Al-Haj Cik bin Ahmad Al-Qadahi, dia orang Kedah tuan-puan. Haji Cik Al-Qadahi, nama dia Haji Cik. Orang kampung panggil Haji saja. Orang kampung ni pelik juga. Orang kampung, kalau pergi ke kampung dia, orang panggil Lebai Cik, ataupun Haji Cik, tak panggil Tok Guru. Ulama terbalik, ulama panggil Tok Guru. Itu orang dulu. Orang hari ni pula yang tak Tok Guru panggil Tok Guru. Terbalik. Orang dulu yang Tok Guru tak panggil Tok Guru. Orang kampung lah. Jadi dia rumah dia berhampir ataupun berhadapan dengan kalau tuan-puan biasa di Kodian, menhala ke Perlis itu, rumah dia berada di hadapan Masjid Ar-Ridwan, Kodian. Saya sempat belajar dengan Al-Fadil, tuan guru kita. Tak lamalah, sekejap saja sempat belajar kitab Usulul Musibyan. Orang panggil sempat ambil berkat sahaja. Tak sempat khatam lah. Sempat khatam dengan murid dia. Kemudian
diteruskan dengan murid yang kedua. Di bawah tu kalau tuan-puan perasan, takdim tu murid dia Al-Fadil Al-Ustaz Ibrahim, penyusun kitab ini. Dan susunan dia Daud bin Haji Osman juga murid dia, disusun oleh kedua-dua murid dia. Baik, kita terus tuan-puan, nak menjimatkan masa, kita terus kepada muka surat 7. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi oleh kerana tuan-puan biasa dengan pengajian kitab, saya nak jimatkan masa, saya skip topik ini ataupun subtopik ini. Bismillahirrahmanirrahim ini panggil subtopik daripada beberapa topik di dalam kitab. Jadi ini gaya bahasa para ulama, dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nak baca mengambil masa yang lama, kita nak skip di sini. Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu dia satu, biasanya kita baca dulu-dulu. Kalau tuan-tuan pernah ikut kuliah saya tempat lain, kita baca satu kuliah. Bismillahirrahmanirrahim satu kuliah kita bahas. Kenapa? Dia ada lebih kurang 6 ke 7 subtopik. Bismillah ini dia ada pertama, topik yang pertama, terjemahan Bismillah, kita kena tahu. Yang kedua, makna. Dia beza tuan-puan, makna dengan terjemahan dia beza. Sebab itulah kita nak kena clear balik. Orang panggil, kadang-kadang kita biasa dengar tuan-puan, makna dan terjemah ni sekarang ini dah disatukan oleh orang kita. Dia samakan terjemah dengan makna. Macam tuan-puan tanya saya, nama apa Ustaz? Saya kata nama Azhar Ramli. Saya tak perkenal tuan-puan kerana majoriti tuan-puan ni dah biasa dengar, dah kenal saya, dan saya pun dah kenal tuan-puan. Kenal muka lah, nama kadang-kadang tak ingat. Sebab tu saya tak perkenal diri, tuan-puan dah kenal. Ada orang tanya saya, Ustaz nama apa? Azhar Ramli. Dia kata Azhar tu makna apa? Saya kata makna tuan-puan nampaklah saya ni tak makna pun. Dia tak faham makna. Dia nak rupanya terjemahan. Oh, terjemah Azhar ke bahasa Arab. Azhar ni Zahra, makna bunga. Oh, bunga. Baru dia clear. Kita cerita makna dia tak berapa faham. Makna terjemahan dia berbeza tuan-tuan. Kita akan bahas konsep pengajian lama. Dia lebih clear, lebih detail, lebih jelas dan tersasar. Lebih sasaran kita tuan-puan jelas, target kita ialah nak faham makna, bukan terjemah. Terjemah ni ialah pengalihan bahasa daripada Arab kepada Melayu. Kalau Arab itu Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab, terjemahan dia dengan nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Itu translate daripada Arabic ke Malay. Tajuk yang kedua, kita nak kena tahu translate. Yang kedua, subtopik yang kedua, Bismillah ni dia ada lebih kurang 7 topik, 7 subtopik kecil. Topik yang kedua, subtopik yang kedua apa dia tuan-tuan? Makna Bismillah. Baru kita nak tahu apa makna ba, apa makna dengar, apa makna nama, apa makna Allah, apa makna Rahman, apa makna Rahim, dan gabung ke semua itu. Ba, ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 5 perkataan itu, dia ada makna setiap 5 perkataan. Digabungkan ke 5 perkataan itu menjadi sebutan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi topik yang kedua makna, topik yang ketiga dia ada hukum membaca bismillah. Dia ada hukum membaca bismillah. Jadi hukum membaca bismillah, kalau kita baca ilmu fiqh, maka kita kena tahu apa hukum membaca bismillah. Ada 5 hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak sempat baca hari ini, insya-Allah lain kali kita akan sebut. Dalam kitab kita akan sebut secara tak langsung hukum membaca bismillah ada 5. Dan topik yang seterusnya dia ada hikmah. Topik seterusnya hikmah rahsia Allah mulakan dengan bab, dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa tiba-tiba dengar nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang? Tuan-tuan bacalah apa pun, baca Quran, baca kitab, dia akan mula dengan bismillah. Ada rahsia dia. Itu antara topik. Saya sebut topik saja tuan-tuan, kita tak hurah. Dan last sekali, subtopik terakhir bismillah ini yang kelima, dia panggil khasiat. Ini orang kita dia nak khasiat, kelebihan membaca bismillah. Banyak kelebihannya disusun oleh para ulama kita. Tuan-tuan biasa dengar bismillah 786. Biasa dengar kan? 786. Khasiat dia sangat besar. 786. Mamak-mamak sangat minat, gantung di kedai dia 786. Nombor kereta saya 786. Tak dapat 786, 789. Asal nombor kereta saya tu 786. Tapi orang lain bidal dulu, nombor tu orang lain bedal dulu, tak dapat. Masa saya tempah tu, dia kata ustaz lambat lah. Baru je semalam orang beli 786. Tak apalah, saya kata dapat 789. Ada rahsia pada 786. Ini mamak percaya. Tapi rahsia 786 ini sangat besar, disusun oleh para ulama dalam kitab. Saya tahu tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak skip, kenapa? Kerana kita nak jimatkan masa. Nak ceritanya ketinggian, keluasan ilmu syarak yang semakin hari semakin pupus. Orang dulu bismillah ni pun berhari-hari ataupun beberapa kuliah untuk habiskan bismillah. Kenapa? Kerana dia ada 5 subtopik. Subtopik pertama mudah terjemahan, subtopik kedua tu panjang kerana makna. Dia ada makna makna ismun, makna Allah, makna ar-Rahman, makna ar-Rahim. Settle. Apabila kita tahu makna tuan-puan, kelebihan dia ataupun fungsi dia supaya dia menyerap di hati apabila kita sebut. Itu penting makna. Kalau tuan-tuan terjemahan sahaja, dia tidak akan menyerap di hati kita. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Dia tak tahu apa makna dengar, dia tak tahu apa nama Allah. Ar-Rahman tu apa dia, Ar-Rahim tu apa dia. Menyebabkan bacaan itu dia tidak mampu menyerap di hati dia. Kenapa? Kerana dia tak kenal makna ini untuk mengenal sesuatu benda. Itu dipanggil makna. Terjemahan itu sekadar pengalihan bahasa. Baik, terus yang kedua tuan-puan. Gaya bahasa kedua juga kita nak skip, nak menjimatkan masa, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi, pujian itu lillahi, milik, menjadi milik Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Rabbil Alamin. Allah ini Rabbi, yakni Tuhan. Alamin yang mengurus sekalian alam. Baik, itu satu gaya bahasa. Dia panggil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua tuan-tuan, kita just memperkenalkan bentuk gaya bahasa introduction yang digunakan oleh Nabi dan diteruskan oleh para ulama. Ini bukan para ulama kita create, tetapi dicetuskan oleh Nabi. Ini antara Nabi kita. Setiap percakapan dan penulisan Nabi kita akan mulakan dengan bismillah. Gaya yang kedua Nabi akan mulakan dengan alhamdulillahi. Baik, settle tuan-puan. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin, iaitu segala puji milik Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Rabbi, yakni Tuhan. Alamin yang mengurus sekalian alam. Kita pun tak sempat nak bahas tuan-puan, kita nak skip kerana tempat lain saya dah bahas ini. Tuan-puan boleh tengok dalam video-video lain. Alhamdulillah, dia ada 4 pujian. Lillahi, milik Allah Ta'ala. Siapa Allah kita akan bahas dalam modul yang kedua. Dan juga Tuhan kita akan bahas dalam modul yang kedua. Beza Allah dengan Tuhan itu kita akan cerita sekejap lagi dalam modul yang kedua. Dan gaya bahasa ketiga tuan-puan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dun.
ataupun wa ba'du. Baik. Ini gaya bahasa yang ketiga, wassalatu wassalamu. Gaya bahasa yang ketiga. Dan selawat wassalamu, wassalatu wassalamu, yakni selawat dan salam ala, yakni nazil, turun ataupun diucapkan ala, ke atas sayyidina, penghulu kami yang bernama Muhammad sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, gaya bahasa ketiga ni tuan-puan, dia diikuti dengan selawat dan salam ke atas Nabi dan para sahabat. Jadi kita juga skip di sini apa makna selawat dan apa makna salam. Kita tak jelas hari ini tuan-puan, oleh kerana ini intro ini saya dah bahas banyak kali di tempat-tempat lain. Saya nak jimatkan masa. Kita nak terus kepada intipati kitab fiqh. Baik. Cuma saya nak simpulkan intro tuan-puan. Intro kepada mana-mana kitab, dia akan ada 3 bentuk gaya bahasa. Ini bukan dihasilkan oleh para ulama, tetapi dicetuskan oleh para nabi kita, kemudian diikuti oleh para ulama kita. Gaya bahasa ini, gaya bahasa penulisan dan percakapan yang dimulakan oleh nabi kita dan diteruskan oleh para ulama, dan juga menjadi gaya bahasa kita semua. Apa dia? Yang pertamanya ialah bismillahirrahmanirrahim, yang keduanya alhamdulillahi rabbil alamin, yang ketiganya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3. Sebab itulah 3 gaya bahasa ni tuan-puan, sunat ke atas kita memulakan apa sahaja urusan kita, percakapan kita, mula dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itulah bismillah ni dia panggil permulaan hakiki, alhamdulillah itu permulaan yang majazi. Baik, terus kepada intro kitab kita. Wa ba'dun, maka inilah risalah. Wa ba'du, dan selepas daripada itu. Wa ba'du ni selepas daripada, ini pun gaya bahasa tuan-puan. Biasa tuan-puan dengar hari Jumaat amma ba'du ni. Tiap-tiap hari Jumaat kita akan dengar amma ba'. Apa makna amma ba'? Amma ba'du ini tuan-puan, terjemahan dianya ialah adapun selepas daripada itu. Selepas tu makna dia. Terjemahan dia selepas itu. Selepas mana? Selepas daripada aku ucap bismillah, selepas daripada aku tulis alhamdulillah, selepas aku ucap wassalatu wassalam, maka selepas itu aku akan ucap benda yang aku nak ucap. Kenapa dimulakan amma ba'dun? Apa fungsi dia? Amma ba'dun ni tuan-puan, gaya bahasa yang digunakan oleh para nabi dan para ulama untuk apa dia? Dia panggil digunakan khusus untuk memisahkan intro awal dengan pemisah dengan konten ataupun kandungan yang kita nak mula. Dipisahkan dengan amma ba'dun. Ini gaya bahasa yang digunakan oleh nabi kita. Kita faham apabila nabi sebut amma ba'dun, maknanya kita ataupun para sahabat tahu nabi mula untuk nak ceritakan apa yang nabi nak cerita. Adapun sebelum daripada amma ba'dun, itu intro, sunat dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah dan wassalatu wassalam. Satu. Maka inilah ni dipanggil merujuk kepada inilah ni merujuk kepada kalam, perkataan yang bakal dia nak cerita, ataupun makna lebih mudah kita faham, kalam
perkataan yang ada di minda penulis. Maka inilah dia baru tulis. Kita ni dah lengkap. Waktu dia tulis inilah, ini sebelum tuan-tuan masa tu tak ada lagi, tak lahir kitab lagi, baru inilah. Ini kalau kita belajar cara lama tuan-tuan, inilah yang dibahas dekat setengah jam. Kenapa? Kerana ulama bahas inilah, ini orang panggil ismun isyarat. Dalam grammar dia isim isyarat, nak tunjuk ini mesti kena ada benda. Sedangkan dia kata ini masih belum ada kitab, baru mula nak tulis. Dia mula tulis, maka inilah. Ini nak refer kepada apa? Refer kepada idea yang bakal disusun oleh penulis. Itu maksud inilah. Dia panggil apa? Al-ma'ani al-mustahdirati fi dhihnil musannif. Merujuk kepada makna-makna ataupun idea yang berada di dhihnil musannif, di dalam minda penulis. Baik, settle. Inilah risalah yang kecil yang dinamakan dia kan risalah kecil ini Sulamas Sibyan. Maka inilah risalah. Ini juga gaya bahasa para ulama menunjukkan tawaduk, rendah diri penulis. Dia tak guna kitab, tapi dia menggunakan risalah. Bahasa kita tuan-puan, risalah ini dipanggil notal kecil. Risalah ini dipanggil notal kecil, bukan kitab. Sedangkan kitab dia ini yang dia tak nak guna nama kitab, sebenarnya kitab yang tebal. Ada 4 jilid ataupun 4 juzuk, 4 jilid. Tapi dia tak guna, walaupun 4 jilid tebal kitab dia tak guna nama kitab, dia guna nama risalah. Risalah ni bahasa kita hari ni dia panggil notal kecil. Adapun makna asal dia, risalah ini dia panggil orang panggil lafaz yang sedikit dan makna yang sedikit. Bahasa kita panggil apa? Notal kecil. Ini simbolik kepada tuan guru kita ini, orang yang merendah diri dengan ilmu dia. Inilah risalah yang kecil yang dinamakan dia kan risalah kecil ini Sulamas Sibyan. Erti Sulamas Sibyan. Sulamas Sibyan itu dibaca dengan sulama sebab dia maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Kerana sama yusammi ini dia muta'addi dia panggil. Kalau orang dah tahu grammar, saya sebut sikit-sikit lah untuk orang yang dah improve dalam bidang grammar Arab, saya sebut secara sepintas lalu. Kenapa baca sulama? Walaupun dalam kitab ini dia bariskan sulamu, asal memang baca sulamu sibyanin, tetapi apabila ketika berada di penggunaan ayat ini, yang tepatnya dibaca dengan sulama sibyan. Kenapa baca sulama tidak baca sulamu? Kerana dia dalam grammar bahasa Arab dipanggil maf'ul thani, maf'ul kedua. Maf'ul pertama dia. Baik, kita tinggalkan dari segi perbahasan grammar. Ini saya nak cerita secara langsung keunikan pengajian turas. Dia ada konsep pengajian turas tuan-puan, seni dia ada seni dia. Ada 2 cara. Sebab tu saya akan rangkum secara ringkas saja. Pertamanya, konsep yang pertama dia panggil cara baca menurut gaya bahasa turas. Ini konsep pertama. Konsep pertama ini saya akan ambil secara sepintas lalu. Saya tak fokus. Kenapa? Kerana kita nak jimatkan. Tapi kita tak tinggal kerana ini keunikan, kesenian pengajian turas, pengajian lama, pengajian tradisional. Konsep pertama tuan-puan dia panggil cara baca mengikut ataupun berdasarkan gaya bahasa kitab.
Apa cara baca mengikut gaya bahasa kitab? Jadi kesenian dia, kita mesti baca mengikut tata cara bahasa kitab. Cuma kita ni kerana konsep pengajian kita umum, maka kita tak fokus kepada konsep pertama. Kita fokus kepada konsep kedua. Kedua apa dia tuan-puan? Kedua ini dia panggil apa? Kedua target. Target ni maksud dia, setiap modul kita ada target untuk kita capai. Ini yang kita nak fokus. Target maksud dia, setiap modul ataupun setiap topik, ulama tulis setiap topik, kita faham dan kita mampu apply di lapangan. Itu yang paling penting. Jadi dua konsep ini kita sepadukan, tapi kita fokus yang kedua. Yang paling penting kita fokus kat tuan-tuan, target kita faham setiap topik yang kita bincang, kita faham. Kenapa kita nak kena faham? Kerana kita nak implement di lapangan. Kita jangan jadikan kepahaman kita itu sebagai teori yang berada dalam kitab, di lapangan implementnya lain. Ini banyak tuan-tuan. Dia tahu, hukum dia tahu, tapi di lapangan dia buat lain. Tak kiralah apa saja ilmu. Dia tahu ilmu, dia tahu praktikal solat, dia tahu tata cara solat, tapi ketika solat tak jadi, tak match dengan ilmu yang dia tahu, maka itu tak capai target kita. Target kita bukan belajar semata-mata sebagai ambil tahu teori, tapi kita nak praktis di lapangan. Cuma yang pertama tu kita sebut secara sepitah lalu tuan-puan. Kenapa? Kerana itu seni yang ada dalam pengajian turas. Dia cara baca yang tersendiri. Kenapa? Kerana cara baca mesti mengikut gaya bahasa dia. Sebab itulah kalau tuan-puan perasan, kita baca dia ada tahunya apa, dia tahu kembali kepada mana, itu gaya baca mengikut gaya bahasa dia. Ini antara seni. Maka inilah risalah yang kecil yang dinamakan, dia kan risalah itu, mana nama dia? Maf'ul, Sulamas Sibyan. Erti Sulamas Sibyan jadi nama, tangga bagi kanak-kanak. Jadi setiap konsep yang Allah Ta'ala ajar kepada kita tuan-puan, ini pun saya akan jelaskan konsep. Konsep dalam agama kita, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa konsep dia? Dia ada nama, setiap benda dia ada nama dan dia ada diri dia. Dalam bahasa Arab disebut dia ada ismun dan dia ada musamma. Dia ada nama dan dia ada diri. Nama dan diri ni tuan-tuan, sentiasa kita kena alert, kena peka, kena fokus setiap konsep pengajian, setiap pengajian. Kita kena tahu. Di sini dia mulakan, dia kata nama kitab dia ini Sulamus Sibyan, erti, yakni terjemahan Sulamus Sibyan itu tangga bagi kanak-kanak yang baru belajar. Maknanya tuan-puan, kitab ini ada nama dia. Apa nama dia mudah nak panggil? Nama dia adalah Sulamus Sibyan. Dan Allah Ta'ala buat tuan-tuan, setiap benda atas dunia ini, sama ada benda itu fokus dalam agama ataupun bukan agama, ada benda, ada nama. Dan nama itu merujuk kepada diri. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Ini konsep ini Nabi ajar kepada Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Apabila Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam setiap benda yang ada atas dunia, nama-nama dia. Ini nama air, ini nama gelas, ini nama pinggan. Semua ada nama. Maka kita tuan-tuan, pengajian kita dalam agama, kita mesti tahu nama dan juga benda.
nama dan diri. Jangan kita bertukar. InsyaAllah kita akan masuk dalam topik khusus. Kita akan belajar mengikut konsep ini. Satu itu ada nama, dan yang paling penting kita nak tahu diri dia. Jangan tuan-tuan bertukar nama dengan diri. Kadang-kadang dia kena nama, diri dia masih belum kenal. Itulah yang ramai. Sebab itulah tuan-puan, kita belajar hadis Nabi, hadis yang fokus berkaitan dengan akhir zaman. Yang Nabi sebut akhir tanda-tanda akhir zaman ini, Islam tinggal nama. La yabqal Islam illa ismu. Tidak akan tinggal Islam itu, kata Nabi SAW, melainkan tinggal namanya sahaja. Apa maksud hadis ini? Terlalu umum, memerlukan pendetailan. Maksudnya Nabi kata la yabqal Islam illa ismu. Dan Nabi kata tidak tinggal Al-Quran nama itu ataupun Islam itu melainkan nama. Maksud dia, setiap amalan, hukum dalam Islam itu hanyalah tinggal nama saja, tetapi dirinya telah hilang. Contoh apa dia tuan-puan? Solat, nama masih ada solat, tetapi praktikal solat tidak menepati dengan diri solat yang sebenar. Itulah yang kita nak belajar. Apa beza di antara nama dengan diri? Contoh yang kedua tuan-puan, masih lagi ada nama salam. Selalu saya sebut ni tuan-tuan, sebab sangat praktikal dalam kehidupan kita. Salam masih lagi ada. Masih lagi ada salam. Masih lagi orang beri salam. Masih lagi orang jawab salam. Masih lagi orang mengirim salam. Tetapi praktikalnya tidak menepati dengan diri salam. Nama masih ada, praktikalnya jauh tersasar. Kita yang nak belajar ni tuan-puan, nak mengenal diri salam. Mana diri salam yang sebenar? Bukan nama. Diri salam itu merujuk kepada tulisan alif lam sin, assalamualaikum. Maka mesti diucapkan lengkap diri dia. Kalau syaddah itu termasuk diri, mesti menyempurnakan syaddah. Kalau syaddah itu satu, mesti sempurnakan satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, maka bukan salam. Assalamualaikum bukan salam, kerana tak sempurna. Alif lam syaddah pun tidak ada. Itu bukan salam. Nama masih ada sampai hari ini. Orang memberi salam, tetapi dirinya tidak lengkap. Itu maksud la yabqal Islam illa ismu. Tidak tinggal akhir zaman ini Islam, melainkan tinggal nama. Bukan nama kita, nama Islam, tidak. Itu beza di antara nama dengan diri. Yang kita nak belajar tuan-puan, kita nak fokus kepada diri, bukan sekadar nama. Kitab ini dia merujuk kepada jirim. Inilah dipanggil kitab, tapi nama dia ialah Sulamus Sibiyah. Macam saya tadilah tuan-puan, orang tanya tadi, saya sebut nama saya ialah Azhar, terjemah bunga. Bunga itu terjemah diri saya yang tuan-tuan nampak. Itulah diri saya. Diri saya ini yang tuan-tuan nampak. Tuan-tuan boleh tengok diri. Diri ni kalau tak ada nama, payah nak panggil. Maka kena ada nama. Sebab tu Nabi ajar, Allah Ta'ala ajar konsep nama dan diri ni diajar oleh Allah Ta'ala. Maka kena ada nama, mudah nak panggil. Nama apa? Nama dia Azhar, mudah nak panggil. Allah pun ada nama. Kita akan belajar nama Allah Ta'ala ada nama, diri dia pun ada. Beza diri dia dengan nama dia. Kita nak kena kenal diri Allah ni, nama dia apa, dan diri dia itu apa dia. Kita akan belajar modul yang kedua. Baik. Artinya terjemahan Sulam Muslim ini tangga bagi kanak-kanak yang baru belajar pada mengerjakan ibadat atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tangga bagi kanak-kanak yang baru belajar. Baru ni tuan-puan, ini nisbah kepada bidan ilmu, bukan nisbah kepada umur. Kanak-kanak ini nisbah dalam medan ilmu.
orang yang baru nak berkecimpung dalam dunia fiqh, maka dianggap kita ini kanak-kanak yang baru belajar. Jangan silap faham lah. Jangan kata saya tua dah ustaz, tak sesuai baca kitab ni. Ini kitab untuk kanak-kanak. Maksud kanak-kanak ini walaupun kita umur 70, tapi kita baru 5 tahun mendalami ilmu fiqh, kita dianggap orang yang baru dalam medan fiqh, maka kita dianggap kanak-kanak. Tapi dia baru umur 10 tahun, tapi dia dah 10 tahun dalam bidang fiqh, dia dianggap orang yang dah senior dalam fiqh. Dia senior dan junior ini dia kira dia terlibat secara mendalam dalam medan ilmu. Tuan-tuan jangan silap faham. Nanti minggu depan, minggu keempat tak datang dah. Dia kata sebab ustaz ajar kitab kanak-kanak. Ini kanak-kanak merujuk kepada medan ilmu. Pada mengerjakan ibadat ini dia ada 4 tuan-tuan. InsyaAllah kita cover ke 4 topik. Pertama sembahyang, yang kedua zakat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Keempat-empat kita akan bereskan. Baik, at-ta'arif kita ambil sikit lagi tuan-puan. Kita nak break dah pukul 10. Dah pukul 10 kan. Baik, oleh kerana pukul 10 baru je rasa baru mula nak break dah. Tapi kena break juga tuan-puan. Tak break dia konsep ataupun psikologi, dia tak boleh lebih daripada 1 jam. Sebab itulah di sekolah 40 minit kena tukar 40 minit. Ya? Tak dengar. 10 setengah. Okey, tak sampai lagi makanan. Okey, 10 setengah. Okey. Terus dia sebut 10 setengah tuan-puan. Baik. Akan datang kita beri pukul 10 tuan-puan. Hari ini santai-santai sahaja. Dan kuliah kita juga kita buat dalam bentuk santai tuan-puan. Maksudnya kalau tuan-puan tak tahu, tuan-puan boleh tanya. Dan last sekali kita buka soalan dalam lebih kurang dalam 5 minit. Sebelum kita buka soalan pukul 11 lebih tu, tuan-puan boleh tanya berkaitan dengan topik yang kita baca. Jangan tanya tajuk lain. Tanya pertanyaan khusus untuk tajuk yang kita bincang. Jangan kat tanya tajuk politik pula. Itu memang tak boleh jawab lah. Bolehlah jawab, cuma bukan tepat ni lah. Sebab saya memang bidan saya dulu, orang terkejut, saya ambil degree saya dalam political science. Cuma saya tak orang panggil tak specialist dalam politik je. Saya kena sambung master 2 tahun lagi untuk berada di Kementerian Luar Negara, menyambut duta-duta daripada luar. Sebab saya degree saya pengurusan hal ehwal antarabangsa. Jadi spesifik kepada politik antarabangsa. Tapi sebab tu tuan-puan jangan tanya politik. Saya jawab lebih pula. Bukan politik parti lain. Kita sebut politik kepartian lah. Itu parti itu lain. Ini politik, sistem politik. Baik. At-ta'arif tuan-puan, kita terus kepada tajuk yang kedua, mazhab. Ini basic tuan-puan, basic mazhab. Mazhabun. Dan bermula makna mazhab itu ma zahaba ilaihil imam. Ma zahaba ilaihil imamum. Artinya baik, kita nak bincang tuan-puan, ini antara orang panggil mazhab ini antara benda yang perlu kita tahu untuk menjawab dakyah-dakyah daripada luar yang mengatakan kita tak perlu bermazhab, dan dia pun tak tahu apa sebenarnya mazhab. Ini yang kita cuba dijawab oleh ulama kita ini, kerana dia hidup zaman yang orang panggil zaman, penulis kita ni hidup zaman, dua zaman. Pertamanya zaman kemuncak. Maksud kemuncak tu zaman dia ni setelah mana dia balik daripada Mekah, dia balik daripada belajar Fatani,
waktu tu budaya pengajian ini sangat subur. Sehingga kitab permulaan, tuan guru kita ni ajar, permulaan ni dia ajar kitab yang tinggi-tinggi, kitab Arab. Dia tak ajar kitab Jawi. I'anatul Talibin, kitab yang dia ajar. Fathul Wahab, kitab yang dia ajar di rumah dia, permulaan dia balik. Setelah lama, habis generasi, murid dia tu dah habis, dah mati, dia tak mati lagi. Tinggal generasi yang terakhir sebelum dia karang kitab dia ini. Orang tak ada dah orang yang nak datang mengaji dengan dia ni, orang yang boleh menguasai bahasa Arab tinggi. Terpaksalah dia ajar kitab-kitab asah balik, bermula dengan kitab Jawi. Inilah orang panggil apa? Proses hilangnya, pupusnya ilmu cara Allah tarik secara beransur-ansur. Jadi sebab itulah lahirnya kitab ini untuk dia bantu masyarakat yang tak boleh untuk menguasai kitab-kitab Arab, dan dia hidup juga pada zaman yang orang mula untuk mempertikaikan balik isu mazhab. Sebab itulah dia sebut di awal apa makna mazhab sebenarnya. Yang kita nak kena faham. Sebenarnya makna mazhab ini tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Kepada orang yang menjadi pelopor, menjadi penyusun kepada hukum-hukum di dalam fiqh. Ini mazhab ini dia kata ma zahaba ilaihi imam, artinya barang, yakni perkara, yakni hukum yang menjalan, yakni yang dikeluarkan kepadanya oleh imam. Ini hukum yang dikeluarkan oleh imam daripada ni bayan barang tadi. Kita terus sebut hukum. Ini dia daripada ni baru dia jelas, tapi kita terus jelas barang ini maksud hukum. Mana? Ni dia dah jelas. Daripada hukum-hukum wajib dan sunat dan haram dan makruh dan harus dan sah dan batal. Ini hukum dia. Jadi orang yang pakar dalam mengeluarkan hukum berdasarkan kepada Quran dan hadis, dia memahami Quran dan hadis secara orang panggil apa dia, bukan memahami Quran dan hadis berdasarkan kepada rujukan ulama lain, tidak. Dia memahami Quran dan hadis berdasarkan kefaqihan, kekuatan ilmu yang ada pada diri dia untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Maka orang ini dipanggil mazhab. Hukum-hukum yang kita ikut, yang dikumpulkan pendapat-pendapat dia ini, dikumpulkan oleh murid dia, maka dinamakan mazhab. Mazhab ini dia panggil apa? Dia panggil merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, dikumpulkan oleh muridnya, dibukukan, maka dinamakan mazhab Syafi'i, yakni pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini merujuk kepada hukum. Apabila kita sebut hukum di dalam fiqh tuan-puan, di asasnya ada 5, detailnya tambah sah dan batal. Asasnya 5, wajib, sunat, haram, makruh, haram, sah, batal. Itu dipanggil hukum di dalam fiqh. Baik, settle tuan-puan. Bahasa mudah kita panggil tuan-puan, sebut mazhab, dia merujuk kepada pendapat. Sebut mazhab merujuk kepada pendapat yang dikeluarkan ataupun hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Baik, maka makna wajib itu, sebelum jelas makna wajib tuan-puan, saya nak jelas dulu kepada tuan-puan struktur dia, supaya tuan-puan ada frame, ada kerangka dalam minda. Kerangka fiqh. Kalau kita tak ada kerangka dalam minda kita, menyebabkan kita lambat untuk menguasai fiqh. Kita ajar kepada tuan-puan teknik yang cepat untuk menguasai fiqh. Maksud asas, bukan dalam asas. Jadi kita tak nak kita belajar tanpa ada target. Itu memang just kita orang panggil mengisi masa lapan. Just kita dapat pahala sahaja,
tetapi ilmu kita tak berapa padu. Sebab kita tidak ada target dan tak ikut teknik-teknik yang betul. Kalau kita target jelas, yang kedua teknik dan strategi yang cantik, insya-Allah result dia akan capai target kita. Target kita tuan-puan, kita nak faham ilmu fiqh secara mudah, asas, bukan dalam kita ajar ni, kita asas saja, dengan cara yang mudah. Paling penting tuan-puan, apabila kita faham, target kita nak faham ilmu fiqh cara mudah dan kita mampu untuk implement di lapangan. Ini paling penting. Sebab itulah dia ada teknik dia, macam mana kita nak bagi kita ada kekuatan ketika berada di lapangan. Ketika kita solat, macam mana solat kita nak match dengan ilmu kita. Ini kita kena tahu cara dia. Kita kena tahu cara. Kita tak nak tuan-puan, kita just sebagai ritual, maksud sebagai dia datang kelas, dia pergi ke kuliah 10 tahun, 15 tahun lepas pencen, dia hanya isi masa pencen dia untuk agama tapi tanpa ada target yang jelas. Sebab itulah 10 tahun tuan-puan, prestasi dalam agama sama, itu sangat merugikan. 5 tahun prestasi dalam agama kita sama, tidak ada anjakan, maka ini sangat rugi. Sebab dia tidak ada target yang jelas, tidak ada big why dalam agama, tidak ada big dream dalam agama. Kita kena ada big why yang jelas. Why yang jelas ini menyebabkan dia akan capai target. Kenapa dia sanggup tinggalkan kerja dia untuk ilmu fiqh? Mesti dia ada sebab. Saya ustaz, sebab saya kerana masa kebetulan hari Ahad ini free. Memang yang tu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun pun sama solat dia. Takbir Allahu Akbar sama saja. Kita nak tuan-puan dalam fiqh, saya selalu sebut kita mesti bina minda fiqh. Kalau kita belajar fiqh dalam frame kerangka, kena ada kerangka fiqh. Yang kedua, kena ada minda fiqh. Apa dia minda fiqh tuan-puan? Minda fiqh kita dalam fiqh tuan-puan mengajar kita bagaimana untuk create pahala. Itu dalam fiqh. Tuan-tuan tak akan bertemu ilmu untuk create pahala dalam bidang lain, tidak ada. Dalam sirah tak ajar kepada kita how untuk create pahala. Di dalam ilmu hadis tuan-puan tak akan bertemu hadis yang khusus, kerana kita bukan pakar khusus untuk create pahala. Hanya ada dalam fiqh. Fiqh mengajar kita panduan dan tata cara yang jelas untuk kita hasilkan setiap aktiviti kita ada pahala. Dan tuan-puan, fiqh juga mengajar kita daripada pahala yang kita tahu, bagaimana kita nak improve pahala kita mengikut ranking. Setiap ibadat kita tuan-puan, dia ada ranking pahala. Kita akan belajar setiap satu persatu. Ada ranking sah, ada ranking wajib ataupun bahasa umum dia panggil sah, sunat, afdal, paling afdal. Ini ranking standard yang Allah tawar kepada kita pahala. Ini peringkat asas kita belajar. Peringkat asas begitu minded fiqh asas kita. Kalau peringkat orang yang dah alim, dia bukan nak pahala lagi. Sebab tu kita jangan bertukar level kita dengan level orang lain. Orang yang dah jutawan akhirat, pahala dah banyak, dia mardatillah. Ini antara niat, level-level niat yang kita akan belajar dalam kitab tasawuf. Ibadat dia tak nampak ada pahala. Dia nampak kerana nak mencari kasih sayang Allah, nak mencari redha Allah, nak suruh Allah suka apa yang dia buat. Itu level orang yang tinggi. Tapi kita bermula dengan level asas untuk create pahala. Maka mesti kita ada struktur ataupun frame fiqh kita tuan-puan. Apa frame asas tuan-puan? Kerangka asas kita kena tahu. Yang pertamanya ialah, dia cerita di sini, yang pertama kena tahu hukum syarak. Ini asas tuan-puan, hukum syarak. Saya tak nak cerita agama, saya nak terus kepada hukum syarak. Kerana agama dan hukum syarak dia hampir sama, dibezakan dengan nisbah.
Kita akan belajar tuan-puan, hukum ni dia lebih kurang ada 3. Hukum syara, hukum akal, hukum adat. 3. Kita hari ni, sebelum saya cerita wajib, kita nak kena tahu dulu kerangka asal dia hukum syara. Barulah tuan-puan terus kepada wajib, apa dia sunat, apa dia haram, apa dia makruh, apa dia dan harus apa dia. Ini antara benda yang paling basic. Hukum syara ni tuan-puan, dia terjemahan hukum syara. Apabila kita sebut hukum syara, dia merujuk kepada hukum ni peraturan. Hukum bahasa Arab tuan-puan, hukum bahasa Arab. Bahasa kita dipanggil peraturan. Ketetapan, peraturan lah, ketetapan tu peraturan yang ditetapkan ataupun yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita panggil hukum syara. Hukum itu peraturan, syara itu dia merujuk kepada orang yang menggubal. Kita combine-kan kedua itu, keluarlah ayat peraturan yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil terjemahan hukum syara. Bukan makna, saya terangkan kat tuan-tuan, itu terjemahan, mudah kita nak faham. Makna dia lain. Jadi terjemahan hukum syara, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, dia merujuk kepada peraturan yang digubal, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peraturan inilah lahirnya ada 2 dasar. Peraturan yang Allah gubal ini secara umumnya ada 2 dasar utama ataupun 2 bentuk. Kita cerita dulu macam mana boleh lahir 5. Boleh lahir wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus. 5 ni. Jadi 5 ni lahirnya tuan-tuan kena faham dulu dia punya makna hukum syara. Sebab itulah hukum syara, saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebelum 5 ni kita kena faham konsep dia dulu. Hukum syara dia panggil hukum peraturan yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peraturan ini ada 2 dasar ataupun 2 bentuk. Allah gubal dalam 2 bentuk utama, 2 dasar utama. Mana dasar yang pertama dan dasar yang kedua? Dasar pertama, dasar kedua ini kita boleh lihat dalam makna dia. Mana makna dia? Al-khitabullahu ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallifin. Berada di dalam makna ini 2 dasar. Khitabullahu ta'ala, ini hukum syara. Makna apa hukum syara yang kata peraturan Allah Ta'ala ini? Makna peraturan Allah Ta'ala ini khitabullahu ta'ala, iaitu arahan Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tuan-tuan, dasar pertama, bentuk peraturan pertama dia panggil dasar ataupun dia panggil perintah suruhan. Ini dasar pertama. Pertamanya dia panggil apa? Perintah dalam bentuk suruhan. Ini dasar pertama. Batu khitabullahu ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallifin. Khitab itu, arahan itu ada 2 bentuk, ada 2 dasar. Pertamanya ialah perintah dalam bentuk suruhan. Dasar yang kedua, perintah dalam bentuk larangan. Dia ada 2 bentuk saja tuan-puan, suruhan dan larangan. Tapi 2 bentuk ini, 2 dasar ini berada di dalam perintah Allah, peraturan Allah. Dia panggil peraturan dalam bentuk suruhan, peraturan dalam bentuk larangan. Maka peraturan ini tuan-puan, peraturan dalam bentuk suruhan, dia lahir 2. Inilah yang kita akan belajar. Apa dia? Wajib dan sunat. Dasar yang kedua, peraturan yang kedua, yang kata peraturan atau perintah dalam bentuk larangan, ada 2. Larangan dalam bentuk haram dan larangan dalam bentuk makruh. Maka 2, 4. Satu lagi harus.
Haru itu dia berada di tengah-tengah antara larangan tersebut. Baik serta tuan-puan, kita dah tahu di mana letaknya wajib, di mana letaknya sunat, di mana letaknya haram, di mana letaknya makruh. Apabila tuan-puan tahu konsep ini, tuan-puan lebih mudah untuk faham. Apabila kita masuk minggu depan, kita akan bincang makna haram. Kenapa apabila kita niat meninggalkan suatu benda yang haram dapat pahala? Ini dia relate dengan peraturan dalam bentuk larangan. Kerana larangan dan suruhan ini tuan-puan, kedua-dua bentuk ini dia termasuk dalam peraturan Allah Ta'ala ataupun termasuk dalam perintah Allah Ta'ala. Khitab Allah Ta'ala. Allah perintah, Allah buat ketetapan, ini suruhan. Suruhan pertama dalam bentuk wajib. Apa maksud wajib? Mesti buat, mu'tamad, tidak ada ruang dan peluang untuk kita tinggal. Itu dipanggil wajib. Suruhan yang kedua dalam bentuk sunat. Suruhan yang kedua dalam bentuk sunat. Sunat ni suruh juga, tapi dia tidak mu'tamad. Maksud masih ada ruang untuk kita tinggal. Dan peraturan larangan ada dua. Larangan pertama dalam bentuk haram, mu'tamad, tiada ruang untuk kita tinggal, untuk kita buat. Dipanggil haram, larangan ataupun pencegahan, tak boleh buat. Dan larangan makruh, ada ruang untuk kita buat. Itu dipanggil tidak mu'tamad. Itu konsep sahaja. Baik, kita terus kepada makna wajib sebelum kita break 10.30. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wajib. Maka makna wajib itu barang yang diberi pahala. Barang ni dia panggil apa? Barang yang diberi pahala, dia panggil ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'lih, barang yang ini merujuk kepada perbuatan, perkataan dan niat. Itu maksud barang. Barang ini perkara yang diberi pahala. Ini pada mengerja akan dia akan perkara dan diseksa pada meninggalkan perkara. Contoh seperti sembahyang maktubah yang 5 waktu. Seperti melakukan sembahyang yang 5 waktu. Baik, wajib ni tuan-puan, wajib ini dia duduk pahala ranking pertama. Ini yang kita kena tahu, yang saya sebut tadi, fiqh minded. Orang tak tahu fiqh minded ni tuan-puan, dia tak boleh beza di antara perbuatan yang besar pahala dengan kurang pahala. Menyebabkan dia excited untuk buat benda yang kurang pahala berbanding benda yang besar pahala, sebab dia tak tahu beza wajib dengan sunat. Dan wajib itu pun ada beza, ada wajib aini, ada wajib kifai. Dua ini pun dah beza pahala, apatah lagi kita nak bandingkan dengan pahala yang ranking kedua, sunat. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, menyebabkan kita lepaskan pahala yang besar, kita buat pahala yang kecil. Mana contoh tuan-tuan? Contoh dia mudah. Dalam bab ilmu, dia ada ilmu yang besar pahala, dan dia ada ilmu ranking yang kedua, dan dia ada ilmu ranking ketiga. 3 ranking ilmu. Tuan-tuan dengar apa saja ilmu, salah satu daripada 3 ranking ini. Ranking pertama dia panggil ranking wajib aini. Ini yang tertinggi sekali. Ranking wajib aini ada 3 bidang sahaja, 3 jenis ilmu sahaja. Dia berada pada ranking pertama. Wajib aini, pahala dia pahala wajib aini, jadi pahala yang pertama, yang besar. Wajib pahala besar, sunat pahala besar, tapi wajib lagi besar. Tapi wajib tu pula tuan-tuan ada 2 pula pecahan. Ada wajib aini dan ada wajib kifai. Wajib kifai nombor 2 di kalangan wajib. Maknanya pertama, ranking pertama wajib aini, ranking ilmu yang kedua wajib kifai. Wajib kifai, dan ranking ilmu yang ketiganya ialah sunat.
Sunat ni apa tuan-tuan? Sunat ini seperti tazkirah, nasihat, tu dia panggil sunat. Sunat kita dengar nasihat, sunat kita dengar tausiah, sunat kita dengar tazkirah, dapat pahala sunat. Sunat kita mendengar khutbah sunat, khutbah Aidil Adha, khutbah Aidil Fitri, khutbah istisqa, tu dia panggil sunat, mendengar khutbah yang sunat. Ranking ketiga sunat. Ranking kedua wajib kifai. Wajib kifai ni selain daripada 3 ilmu. Tuan-tuan dengar ilmu hadis, tafsir hadis, tafsir Quran, sirah dan sebagainya, itu termasuk ilmu wajib kifai. Tapi yang paling tinggi ialah ilmu aini, dia tak sama. Contoh tuan-puan, orang yang tak tahu ni, dia akan excited untuk buat yang sunat. Mana? Contoh, dia berada dalam majlis ilmu wajib. Contohlah, dia sedang belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni, dia dengar ilmu setiap keluarnya, kalam-kalam ilmu fiqh itu. Kalau fiqh itu, di fiqh ni pun ada 2 kita akan belajar. Ada rekin yang wajib kifai, ada wajib aini. Kalau kifai yang dalam, perbahasan dalam itu kifai. Perbahasan asas macam kita itu aini. Dia sedang mendengar ilmu fiqh yang dia nak guna balik, itu dipanggil wajib kifai, wajib aini. Contoh, dia belajar syarat sah sembahyang. Dia nak guna ketika sembahyang, dia nak jadikan panduan untuk sah ataupun batal. Tiba-tiba tuan-puan, sambil dia buat baca Quran, ada orang baca Quran dalam majlis baca kitab. Kenapa dia baca Quran sambil dia mendengar kuliah fiqh? Sebab dia tak nampak yang mana besar. Dia buat 2 benda dalam satu. Dia panggil satu plus apa nama ni? Dua dalam satu. Baca Quran tu sunat. Ambil masa khusus untuk baca Quran, jangan campur dengan ibadat yang wajib. Sambil baca Quran, sambil dengar. Baca Quran tu sunat, dengar itu wajib. Maka ini orang yang tak faham fiqh, tak tahu nilai wajib yang mana, tak tahu nilai mana yang sunat. Ini sangat rugi dia. Ketika kita belajar fiqh, kita fokus ambil ilmu wajib. Dan lepas kita belajar fiqh, balik rumah kita zikir sampai 2 jam ataupun baca Quran sampai 2 jam. Kenapa? Kerana itu masa sunat yang kita boleh isi kita. Ini contoh perlu kepada kita faham apa dia wajib. Baik, seperti sembahyang maktubah yang 5 waktu. Ini contoh sembahyang yang wajib. Baik, kesimpulan fiqh ni tuan-puan, fiqh ni dia bahasa yang paling mudah kita nak faham. Kita dah baca dulu fiqh. Kalaulah tuan-puan buat, dapat pahala, dijanjikan pahala. Dan kalau tinggal itu, dijanjikan seksa. Orang tuan-tuan biasa dengar kecil-kecil dulu, orang panggil buat, dapat pahala, tinggal berdosa. Itu dipanggil fiqh. Buat, dapat pahala, tinggal berdosa. Itu dipanggil wajib. Makna apa tuan-puan? Itu makna ringkas. Tuan-puan dah boleh tahu. Buat, dapat pahala, tinggal berdosa. Itu dia panggil wajib. Maksud dianya, dia ada 2 makna, tapi saya nak jelas satu je. Maksud dia, kita buat perkara yang wajib ini, dijanjikan, direkodkan pahala, dijanji pahala. Bukan dapat lagi sekarang tuan-puan, baru rekod, baru janji, baru Allah catat. Tapi kita tak boleh nikmati lagi pahala. Sebab itulah para ulama kita jaga ayat di sini. Maksud ma yusabu ini perkara amalan, perbuatan, perkataan, niat yang dijanjikan oleh Allah untuk memberi pahala kepada kita. Tapi sekarang ni Allah tak beri lagi, baru rekod, baru catat. Dan perkara yang Allah janji untuk seksa ataupun catat perbuatan salah kita, batu dipanggil haram tu, dijanjikan seksa sekira kita tinggal, baru janji, tapi sekarang masih belum ada.
Sebab tu orang tanya kenapa ulama jaga, kerana orang akan tanya kita, dia kata dah kata ada pahala, mana pahala? Sebab itulah ulama jaga. Allah Ta'ala maksud ma yuthabu, maksud dianya Allah janjikan, Allah catat, Allah record janji itu di mana. Sekarang Allah janji nak beri pahala, tetapi pahala bakal kita nikmati setelah bertukar alam. Kerana pahala ni tuan-puan, dia termasuk unsur benda yang gaib yang Allah tak akan beri sekarang. Kerana sekarang ni tuan-puan, tidak ada nilai bagi kita pahala kalau Allah beri sekarang. Tuan-puan pergi hotel, orang tak minta pahala, orang minta duit. Tuan-puan nak masuk hotel 5 bintang, kena ada duit. Di dunia dia tak laku pahala, yang lakunya value dia ialah money, duit. Sebab itu bentuk berbeza. Tetapi bertukar alam, maka duit itu tak laku, yang laku adalah pahala. Sebab itu pahala sekarang ni Allah Ta'ala rekod sahaja, Allah catat sahaja, tapi bertukar alam barulah Allah beri kepada kita pahala. Sebab itulah tuan-puan, masa kita nazak, kita semua akan bakal lalui nazak ni. Sakaratul maut, ketika mana saat kita sakaratul maut, ketika itu Allah tunjukkan kepada kita kita punya aset pahala. Allah gambarkan kepada kita pahala dan aura dia, kesan pahala sudah dapat nikmati. Sebab tu Allah Ta'ala akan tunjukkan orang-orang yang baik, yang soleh ini, Allah akan dah tunjuk jalan bakal ke syurga ketika dia sakarat. Makna sakarat ni mabuk, dia bergeluman dengan sakit mati itu. Allah tunjukkan kepada dia gambaran ke mana hala tuju dia, neraka ataupun syurga. Dan lepas saja dia habis nyawa tuan-puan, maksud habis nyawa ni berpisah roh dia dengan jasad, ketika itu dia boleh menikmati aset dia yang berupa pahala. Sebab itu ingat, maksud wajib ini Allah janji akan kurniakan pahala kepada kita sekiranya kita buat, dan Allah janji untuk beri kepada kita dosa sekiranya kita tinggalkan wajib. Baik, settle. Contoh dia sembahyang maktubah yang 5. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i ni tuan-puan, dia hanya ada 5 sahaja berbanding dengan mazhab lain. Nasib baik kita ni ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Maliki tak larat kita, dia ada 6. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tuan-puan, dia witir itu wajib. Kita sunat. Sunat muakkad, kita makruh siapa meninggalkan witir. Tapi mazhab lain dia wajib, dia 6 dalam satu hari. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung selepas break sunat. Sunat haram. Jadi selepas break ni kita oleh kerana hari ni kita permulaan intro, kita ambil masa permulaan tadi, banyak kita masa yang kita lewat mula tadi. Jadi lepas break kita baca lagi sikit lagi tuan-puan fiqh ni, sebab kita nak berhenti nak habiskan dia punya 5 ni. Kemudian akan datang ataupun kuliah akan datang baru kita baca kitab tasawuf. Wallahu a'lam. Kita masuk balik tuan-puan pukul 11. Kita masuk pukul 11. Kita beri lebih kurang 25 minit saja. Kita masuk pukul 11. Dan insyaAllah pukul 12 lebih lah. Pukul 12 lebih, 12, paling tinggi pun 12.30 kita dah bersurat. Wallahu a'lam.